Terima kasih kepada penghibur kita. Dan tuan-tuan, insya-Allah kita terus kepada sesi soal jawab. Yang pertama, ada soalan daripada kertas ni. Soalan berbunyi minta syarah Syekh ajarkan kita doa supaya kita kekal dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yatlub minka ma huwa doa li nasr akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Soalan berkaitan dengan doa untuk kekal dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. الأدعية كثيرة يقول من جملة هذه الأدعية ربي أحسن لي الختام أو ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Di antara doa untuk mengekalkan kita dalam akidah yang benar, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang berbunyi Allahumma ahsin liyal khitam, Allahumma ahsin liyal khitam, ataupun dia membaca dengan doa Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Itu di antara, dan banyak lagi doa-doa yang lain. Okey, kita terus kepada soalan yang lain. Doa itu dibaca ketika sujud, ketika kita sujud dalam salat, dan dibaca ketika selepas daripada salat. Boleh? Dah dapat doa kan? Boleh saya baca sekali lagi? Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kemudian baca Allahumma ahsin khitami, Allahumma ahsin khitami. بالعربي هو في أول كلام أهل السنة يقولون الله ليس في كل مكان، لكن كيف نرد على الآيات التي تقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو معكم أينما كنتم؟ كثير من الآخرين يقول هذه أدلة تدل على أن الله في مكان. هذا السؤال الأول. أهل السنة والجماعة خلينا نترجم هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كثير الآن هم يقول نحن أهل السنة، حتى الطوائف الأخرى هم يقول نحن أهل السنة أهل السنة، فكيف نعرف من هم أهل السنة والجماعة الصحيح؟ Jadi soalan daripada Tuan Syekh kita juga, iaitu yang pertamanya berkaitan tadi Syekh pada awalnya, Syekh Salim ada menyebut tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahawa Allah Ta'ala ini ada, tidak bertempat, tanpa bertempat. Jadi soalannya adalah bagaimana kita nak menjawab tentang orang yang mengatakan Allah itu berada di mana-mana, berdalilkan kononnya daripada firman Allah wa huwa fis samai ilah wa fil ardi ilah, dan selain daripada ayat Allah Ta'ala yang bermaksud wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa makna ayat-ayat tersebut? Itu soalan yang pertama. Yang keduanya, bagaimana kita nak mengenali siapa dia Ahlussunnah wal Jamaah? Sebab zaman sekarang semua mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Ayah bin pun mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi siapa Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar? Jadi kita minta jawab kepada Syekh. سهل. اتفق أهل السنة والجماعة من غير خلاف من السلف والخلف أن معنى قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي معكم بعلمه ليس بذاته، فهو عالم بكل مكان ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. Jadi yang pertamanya berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, dan dia bersama kamu di mana kamu berada, telah menjadi sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah di kalangan ulama salaf dan khalaf bahawa makna ayat
ayat tadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum, maknanya Allah yang bersama itu bukan zat Allah, tapi maknanya yang bersama adalah ilmu. Allah Ta'ala mengetahui di mana kamu berada. Itu maknanya Allah Ta'ala mengetahui kita duduk dalam tandas ke, berada dekat tempat yang orang ramai ke, Allah Ta'ala mengetahui. Maknanya tentang ilmu Allah dalam ayat tersebut. Allah Ta'ala khalaqal makan wa la yahtaju ilayhi wa la yahullu fihi. Dan kerana Allah Ta'ala yang menjadikan, mencipta ruang tempat, itu Allah Ta'ala yang menjadikan. Jadi dia tidak memerlukan kepada tempat. إنما أول من قال الله في كل مكان هم المعتزلة، وهذه إحدى الفرق المنحرفة عن القرآن والسنة. Golongan yang mula-mula menyatakan Allah Ta'ala itu berada di setiap tempat adalah golongan yang menyeleweng, yang bernama golongan Mu'tazilah. وقال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه: لا يجوز القول إن الله بكل مكان. Berkata imam yang hebat, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah yang bernama Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, beliau menyatakan tidak boleh, sama sekali kita ini dilarang daripada mengatakan Allah itu berada di mana-mana. Tak boleh. والشيخ علي الخواص أحد كبار الصالحين وهو من مشايخ الشيخ عبد الوهاب الشعراني قال: لا يجوز القول إن الله في كل مكان. Dan berkata Syekh Ali Al-Khawas, seorang ulama yang terkenal bernama Syekh Ali Al-Khawas, yang merupakan di kalangan ulama sufi yang benar, di kalangan ulama para salafus salih, ulama yang saleh, yang merupakan guru kepada Abdul Wahab Al-Sya'rani. Abdul Wahab Al-Sya'rani ulama yang hebat. Guru dia adalah Syekh tadi. Beliau menyebut bahawa tidak boleh kita mengatakan Allah Ta'ala itu berada di mana-mana. وعلى هذا كل أهل السنة والجماعة. Dan inilah pegangan seluruh ahli sunnah wal jamaah. أما الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال علماء التفسير منهم الطبري والقرطبي والرازي وغيرهم: أي الله المعبود بحق من قبل أهل السماء وهم الملائكة، وهو المعبود بحق من قبل المسلمين في الأرض. Manakala firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan dialah sebagai Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi. Apa makna ayat ini, tuan-tuan? Maknanya seperti mana yang ditafsirkan oleh ulama seperti para mufassirin, Imam Qurtubi, Imam Tabari dan selainnya, menyatakan makna ayat tersebut adalah iaitu Allah Ta'ala Tuhan kita ni, sesiapa manusia ataupun makhluk yang berada di bumi, dia menyembah Allah Ta'ala. Manusia yang beriman, dia menyembah Allah Ta'ala di bumi. Dan mereka yang berada di langit seperti para malaikat ini, mereka menyembah Allah Ta'ala. Maknanya bukan Allah berada di bumi, bukan Allah Ta'ala berada di langit. Yang ada di bumi dan di langit itu adalah makhluk. الذي يقول الله في كل مكان ويعرف معناها في لغة العرب، يكون معناه أن الله كالهواء منبث هنا وهناك وفي بيت الخلاء وفي تحت الأرض وفوق الأرض. هذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة الحلوليين، عقيدة أهل الحلول. Sebab apa? غير المسلمين. Mengapa kita tidak boleh mengatakan Allah Ta'ala itu berada di setiap tempat? Kerana ini bermaksud Allah Ta'ala berada di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat najis, dalam tandas, tempat tong sampah. Dan ini tidak harus berlaku bagi Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala tidak boleh kita katakan dia masuk ke dalam satu tempat ataupun berada di dalam satu tempat. هؤلاء ردوا عليهم علماء أهل السنة في الماضي، ولا سيما المشايخ مشايخ الصالحين من الصوفية كالإمام الجنيد البغدادي. Mereka ini golongan Mu'tazilah yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Golongan yang menyeleweng ini telah pun ditolak oleh para ulama, seperti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Dia menolak fahaman yang dibawa oleh golongan Mu'tazilah tadi. فلا يجوز هذا القول، وإن كان اليوم بعض الناس لا يعرفون معناه الأصلي، يفهمون منه عالم بكل مكان، يسيطر على كل مكان.
ومع ذلك واجب النهي عن هذه الكلمة. Jadi Syekh menyatakan perkataan Allah di mana-mana tu, perkataan Allah di mana-mana tu adalah perkataan yang dilarang untuk disebut. Walaupun kadang-kadang kita lihat masyarakat yang mengatakan Allah di mana-mana tu, dia faham kod lain, dia fahaman dia lain sikit. Dia maksudkan daripada itu ataupun dia faham daripada itu Allah mengetahui di mana-mana kita berada. Allah Ta'ala maha mengetahui. Dia tak maksudkan ataupun dia tidak faham daripada perkataan itu Allah Ta'ala zat yang ada di tempat sana, ada di tempat sini. Yang kita sebut Allah di mana-mana tu, kita fahami ilmunya. Allah Ta'ala mengetahui di mana kita berada. Pun begitu, fahaman yang betul, tapi perkataan ibarah itu tetap salah, tetap dilarang dari segi syarak. الصواب أن يقول الله موجود بلا مكان ولا يخفى عليه مكان، عالم بكل مكان لا يخفى عليه شيء. Yang boleh kita sebut, yang benar untuk kita katakan tentang kewujudan Allah ini adalah Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada makhluknya, tidak memerlukan kepada tempat. Dia maha mengetahui di mana kita berada, dan bukan zat dan diri dia itu berada di tempat-tempat. كما كان سبحانه موجودا قبل الأماكن كلها. Seperti mana? Kita mudah cik banyak bawa dalil ni. Seperti mana Allah Ta'ala sebelum dia menjadikan tempat, sebelum dia meletakkan, mencipta tempat, langit, bumi dan sebagainya, dia ada tanpa bertempat. Selepas dia mencipta tempat, arash, langit, dia sedia kala tidak bertempat, tidak berubah bagi Allah Ta'ala. لا يتغير عما كان. Allah Ta'ala sama sekali tidak berubah seperti mana sedia kalanya. ولا يحتاج إلى المكان. Dan Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada tempat. أما أهل السنة والجماعة فهم الفرقة الناجية. Manakala golongan ahli sunnah wal jamaah ni, kalau nak kenal, tadi soalan tentang ahli sunnah jamaah. Kalau nak kenal tentang ahli sunnah jamaah, pertama sekali ahli sunnah jamaah adalah golongan najiyah, golongan yang terselamat. يقال لهم الجماعة لأنهم أكثر أمة محمد عددا. Disebutkan ahli sunnah wal jamaah ini, perkataan jamaah ni ramai, golongan bilangan yang ramai. وإذا دققنا النظر وجدنا أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية. Dia kata bahawa jika kita renung betul-betul, perhati dengan teliti, kita akan dapati bahawa golongan ahli sunnah wal jamaah ini adalah daripada mereka yang membawa fahaman al-asy'ariyah wal maturidiyah dan al-maturidiyah. الأشاعرة والماتريدية هم جمهور الأمة. Al-asy'ariyah dan juga al-maturidiyah itu adalah jumhur, kebanyakan umat Nabi Muhammad adalah asy'ariyah dan maturidiyah. هذا ما عليه المسلمون في ماليزيا وفي أندونيسيا وفي بروناي وفي الهند وفي باكستان وفي اليمن وفي الجزائر وفي المغرب وفي تونس وفي مكة وفي المدينة وفي مصر وفي لبنان وفي سوريا وفي فلسطين وفي الأردن وفي تركيا وفي جنوب أفريقيا وفي الشيشان والداغستان وأوزباكستان وجنوب أفريقيا وسائر بلاد المسلمين. جمهور الأمة أشاعرة وماتريدية. Kerana itulah kita dapati bahawa ahli sunnah wal jamaah al-asy'ariyah al-maturidiyah ini adalah pegangan akidah seluruh umat Islam. Semua yang berada, umat Islam yang berada di Malaysia, asy'ariyah al-maturidiyah, yang berada di negara lain, di Indonesia adalah ahli sunnah wal jamaah al-asy'ariyah, di Turki dan di Mekah, di Madinah, di Yaman dan seluruh negara umat Islamnya adalah berakidah ahli sunnah wal jamaah al-asy'ariyah dan al-maturidiyah. ما شذ عن هذه الأمة إلا فرق قليلة من حيث العدد. Dan saya menyatakan bahawa tidak ada mereka yang menyeleweng daripada akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar ini, melainkan yang menyeleweng itu, kumpulan yang menyeleweng itu bilangannya sebenarnya amat sedikit. الخوارج والقدرية المعتزلة والمجسمة المشبهة والكرامية والرافضة والوهابية وحزب التحرير وأمثال هؤلاء أسماءهم متعددة، ولكن عددهم بالنسبة لأهل السنة كالنقطة في البحر.
Syekh menyatakan bahawa contoh golongan-golongan yang terkeluar daripada fahaman ahli sunnah wal jamaah, mereka ini bilangan mereka sedikit, nama mereka sahaja banyak, nama banyak, macam-macam nama. Namanya Mu'tazilah, Qadariyah, Mujassimah, Wahabi, Hizbut Tahrir, dan macam-macam nama lagi. Nama banyak, tapi bilangan mereka yang mengikut fahaman tersebut sebenarnya tak ramai, sedikit. أهل السنة هم الأكثر عددا. اليوم عدد أهل السنة مليار. الوهابية عددهم 2.5 مليون على حسب ما هم يقولون 2.5 مليون. Dia menyatakan bahawa kalau kita lihat ahli sunnah wal jamaah, bilangan dia ramai, beratus-ratus juta. Kalau Wahabi kata Syekh, dia tak ramai, dia sikit je. Kalau mereka mengaku pun lebih kurang, tak sampai 2 juta dalam dunia ni. كيف نترك المليار ونتبع 1.5 مليون؟ Bagaimana kita nak tinggal fahaman ahli sunnah wal jamaah yang bilangannya itu ramai, berbilion-bilion, dan kita nak ikut pula ajaran yang sedikit ini yang menyimpang, yang baru berapa ketul saja. وهؤلاء الوهابية لولا المال لما انتشروا. Saya menjelaskan bahawa golongan Wahabi ini, kalau bukan kerana duit, kerana duit yang mereka ada yang banyak tu, mereka tidak akan dapat menyebarkan ajaran mereka. يأتون إلى الناس ويكذبون عليهم، يقولون نحن أهل السنة، نحن أتباع السلف، وهم كاذبون، هم أعداء أهل السنة، هم يكفرون الأشاعرة والماتريدية. Fahaman ini tadi yang disebut oleh Syekh itu fahaman Wahabi. Mereka ini dijumpa dengan kita, dia kata apa? Saya ahli sunnah juga, saya diiktiraf, saya ahli sunnah. Tapi waktu yang sama sebenarnya mereka mengkafirkan kita. Dia menghalalkan darah kita, dia mengkafirkan ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. لا تصدقوهم. Jangan kita percaya dengan buat-buat menyeleweng. ولا تقرأوا كتبهم. Jangan baca sama sekali buku-buku mereka yang berfahaman Wahabi ini. يوزعون كتبهم بالمجان بعدة لغات. Kitab Wahabi ni kalau kita tengok, mereka edarkan kitab Wahabi ni oleh ajaran Wahabi, diedarkan secara percuma dengan begitu banyak jumlahnya. مثل كتب ابن تيمية، محمد بن عبد الوهاب وأمثال هؤلاء، لا تقرأوهم، لا تقبلوا أن تدخلوهم إلى بلادكم. Saya menyatakan seperti apa yang diedarkan buku-buku yang menyeleweng itu tadi, iaitu buku-buku yang dikarang oleh Ibn Taymiyah ataupun Muhammad bin Abdul Wahab ataupun mereka yang berfahaman Wahabi. Saya nasihatkan kepada kita, jangan baca buku ni. Sebab apa? Sebab apa jangan baca? Sebab akidah mereka mengkafirkan kita dan menghalalkan darah kita, serta mereka jauh daripada fahaman ahli sunnah. هذه الكتب لما دخلت إلى بلاد المسلمين أفسدتهم. Kitab-kitab ni bila dah masuk ke negara umat Islam, apa berlaku? Umat Islam akan menjadi rosak. وصاروا يختارون من كل بلد مجموعة من الناس يقولون لهم تعالوا إلينا إلى الرياض أو إلى مكة أو المدينة نعلمكم القرآن مجانا. Golongan ajaran ini biasanya dia buat macam ni. Dia akan jumpa anak-anak kita yang nak sambung belajar, nak sambung mengaji masuk universiti. Dia kata, mari belajar dengan aku di satu tempat cantik ni, di Mekah ataupun di Riyadh, di Saudi Arabia dan sebagainya lah. Dia ajar, dia kata ini akan diberikan beasiswa, ditanggung segalanya, diberikan duit poket, mari belajar bahasa Arab, kata dia. ثم لما يرجعون إلى بلادهم يرجعون وهابية. Malahnya bila mana mereka ini, anak-anak kita pulang ke negara kita, apa jadi? Jadi seorang yang berfahaman Wahabi. ويكفرون آباءهم وأمهاتهم وأهل بلدهم. Dan akhirnya mereka Wahabi ini mengkafirkan ibu ayah mereka dan mengkafirkan ahli qaryah yang ada di tempat. هذا شيء واقع مشاهد. Benda ini berlaku realiti, bukan benda dongeng. ويصير بينهم وبين مشايخ البلد شجار. Dan di mana ada Wahabi akan berlaku pertembungan, pertelingkahan dengan ulama-ulama di negara kita. حتى إنهم يحاولون الدخول إلى بلاد أهل السنة. Sehingga kan golongan Wahabi ini cuba memasukkan pemikiran mereka di negara-negara yang berfahaman ahli sunnah wal jamaah. لماذا جاءوا إلى ماليزيا؟ Saya bertanya, kenapa kita tengok Wahabi ni sebelah kita? Wahabi ni kenapa dia datang ke Malaysia, tuan-tuan?
إلى إندونيسيا. Kenapa dia datang menyebarkan agama fahaman mereka di Indonesia? Mengapa? هم يعرفون أن أهل ماليزيا وإندونيسيا أشاعرة شافعية. Sebab mereka tahu bahawa orang Islam di Malaysia, orang Islam di Indonesia berfahaman ahli sunnah wal jamaah al-asyairah dan al-maturidiyah. والشافعية. Begitu juga mazhab kita adalah mazhab asy-Syafi'i. ويعملون المولد في إندونيسيا وماليزيا. Dan dia Wahabi tahu bahawa kita ni buat sambutan maulid sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia. لماذا جاءوا إذن وهم يعرفون أنهم مخالفون لكم في العقيدة؟ Mengapa golongan Wahabi ni masih lagi datang ke negara kita, terutama di Shah Alam ataupun di tempat lain? Kenapa mereka datang? Kerana dalam waktu yang sama mereka tahu fahaman mereka itu berbeza dengan fahaman kita. كما كتبوا في كتبهم قالوا ماليزيا وإندونيسيا دار كفر. Seperti mana jawapannya adalah seperti mana tertera dalam kitab-kitab mereka sendiri. Mereka mengatakan bahawa Malaysia, Indonesia ini adalah negara kafir, rakyatnya kafir. على زعمهم يريدون أن يدخلوكم في الإسلام من جديد. Bagi mereka nak membuat dakwah mereka kononnya untuk memasukkan kita di anda Islam ni. Bagi mereka Wahabi ni, dia nak Islamkan kita sebab kita ni kafir di sisi Wahabi. الذي ما عنده علم بالدين لا يعرف كم خطر الوهابية على المسلمين. Sesiapa kata Syekh yang tak tahu ilmu agama, bila sebut ilmu agama menguat, bila sebut ilmu agama mengantuk. Tak tahu, tak belajar ilmu agama, dia tidak akan dapat membezakan antara Wahabi ataupun ajaran ahli sunnah wal jamaah. بعض الجهال يقولون لا فرق بيننا وبينهم، تعالوا أهلا وسهلا يدخلون يقولون ما يريدون. Sebahagian orang jahil, orang tak tahu ilmu agama ni, apa mereka kata? Dia kata, marilah Wahabi, tak apalah, kau boleh datang negara aku, tak ada masalah, kita sama, kita geng, satu kumpulan, tak ada masalah. Dia tak tahu. لأنهم يعطونهم منحة لزيارة عمرة أو غير ذلك. Sebab apa? Sebab Wahabi ni tuan-tuan kadang-kadang dia bagi hadiah, boleh pergi umrah, boleh pergi berjalan, boleh pergi ke sana macam-macam. Rasuah, seolah-olah rasuah yang diberikan untuk mereka sebarkan fahaman mereka di Malaysia. فأفسدوا على الناس دينهم. Maka apa berlaku? Maka Wahabi telah merosakkan umat Islam, akidah fahaman kita tentang keagamaan ini. الذي يعرف بالدين ويكون منصفا يقول أخطر فرقة على أمة محمد اليوم هم الوهابية بسبب مالهم. Dia menyatakan bahawa kalau betul-betul seorang itu mengkaji, dia akan dapati bahawa golongan yang paling bahaya kepada umat Islam pada zaman mutakhir ini siapa, tuan-tuan? Siapa golongan yang paling bahaya kepada kita umat Islam ahli sunnah jamaah? Iaitu tidak lain dan tidak bukan adalah fahaman yang dinamakan fahaman Wahabi. Allah yakfina syarrahum. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari keburukan mereka. هؤلاء إذا صاروا أقوياء في البلد يذبحون المسلمين ذبحا. Fahaman Wahabi ini, kata Syekh, kalau mereka ini dapat menguasai dengan kuat dalam satu negeri ataupun negara, dikuasai dengan kuat, apa mereka akan buat? Mereka akan menyembelih umat-umat Islam. الأول يدخلون إلى البلاد ويقولون نحن جئنا نعلم اللغة العربية والقرآن. Cara golongan ini caranya dia pergi negara kita, apa dia buat? Pertama sekali dia kata kami datang ni nak ajar bahasa Arab je. Kami nak mengajar bahasa Arab je dulu. ثم لما عددهم يزيد ويصيروا أقوياء في البلد. Dan apabila orang datang ke tempat dia untuk belajar bahasa Arab, tarikan tu ada, pergi belajar bahasa Arab dengan dia, يبدأون بالقتل. Maka waktu itu akan berlaku pembunuhan, الاغتيالات والتفجيرات, letupan bom, sikap radikal dan sebagainya. كما فعلوا في الجزائر. Seperti mana yang berlaku di Algeria. 180,000 مسلم قتلوهم ذبحا وغير الذبح في مدة قصيرة. Seperti mana yang berlaku di Algeria, kata Syekh, dulu pernah berlaku 180,000 orang Islam. 180,000 orang Islam, lebih ramai daripada tsunami di Aceh. 180,000 orang Islam di sana dibunuh oleh buah-buah ini. وهدموا قبور الصالحين. Fahaman Wahabi ini juga menghancurkan kubur-kubur orang yang saleh. في الصومال حفروا القبور وأخرجوا العظام. Di Somalia, fahaman Wahabi di sana, apa mereka buat?
setelah mereka mula kuat di sana, mereka hancurkan kubur-kubur para wali dan digali balik kubur tersebut. في شهر شعبان العام الماضي قبل رمضان جاءتنا دعوة من المجلس الإسلامي الإثيوبي في الحبشة. Dia menyatakan pada bulan Syaban yang lepas, sebelum Ramadan tahun lepas, ada majlis Islam di Ethiopia, di Habasyah, di Harar, di Ethiopia, menjemput beliau untuk menghadiri majlis maulid, majlis عمل دورة untuk buat program di sana, للمفتي والقضاة, untuk buat program bagi para mufti dan juga para qadhi. فالقضاة والمفتي أخبرونا بماذا يفعل الوهابية في أرض الحبشة. Di sanalah tuan-tuan guru, mufti-mufti di sana memberitahu apa yang Wahabi pernah lakukan di negara Habasyah Ethiopia ini. يوجد قرية هناك تحتفل بالمولد، فالوهابية ماذا فعلوا؟ وضعوا السم في آبار المياه. Di Habasyah, tuan-tuan, Wahabi ni apa dia buat? Ini sebagai contoh supaya tak berlaku tempat kita. Mereka bila mana umat Islam meraihkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka buat bagi makan, bagi minum. Fahaman Wahabi ni, mereka yang berfahaman Wahabi ni, mereka meletakkan racun di dalam telaga yang digunakan untuk memasak. فمات أهل البلد ومعهم البهائم. Disebabkan daripada itu banyak yang mati. Umat Islam pun mati, binatang-binatang semua mati disebabkan racun yang diletakkan benci kepada sambutan Maulid. فقط لأنهم يعملون المولد. Dibunuh orang itu. Kenapa? Kerana kita ini umat Islam, khususnya di waktu itu di Ethiopia, mereka menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقالوا لنا كذلك هؤلاء المفاتي أن الوهابية هناك من عنده طريقة قادرية أو نقشبندية إن لم يرتدع ويتوقف يقتلونه. Dan di sana juga fahaman Wahabi ini diberitahu oleh ulama-ulama di sana kepada Tuan Guru Syekh. Beliau menyatakan bila mana umat Islam di sana yang mengikut tarikat sufi yang betul, apa fahaman Wahabi buat? Mereka kata kalau kamu tak tinggal tarikat ini, tarikat sufi ini, maka kami akan bunuh kamu. Dan berlaku benda itu, pembunuhan itu berlaku. شاب تعلم عند الوهابية وأمه كل يوم أربعاء بعد المغرب تقرأ ورد من الطريق القادرية. Cerita pernah berlaku, tuan-tuan. Ada seorang budak ni belajar. Akhirnya dia belajar dengan mereka yang berfahaman Wahabi. Dia ni ada ibu, mak dia ni selalu mengamalkan wirid. Selepas solat maghrib dia buat wirid yang tertentu. Maka budak ni tadi yang dah belajar dengan Wahabi balik, dia kata pada mak dia, jangan buat wirid ni tak boleh. فقالت له أمه ماذا أفعل؟ بدل أن أقعد على التلفزيون أو أخرج في الطريق أشتغل بذكر الله. Jadi ibunya menjawab pada anak dia yang dah belajar dengan fahaman Wahabi ni. Dia kata, aku nak buat apa lepas solat maghrib? Daripada aku tengok TV, aku buat benda yang larang, benda yang lalai, lebih baik aku buat wirid. فذهب هذا الوهابي إلى شيخه. Maka budak tu tadi, anak dia tadi yang berfahaman Wahabi tu, dia pergi jumpa Tok Guru Syekh Wahabinya. فقال له أنا نصحتها لم تقبل ماذا أفعل؟ Dia tanya, قال له اقتلها. Dia tanya pada Tok Guru dia, Wahabi kecil ni tanya Tok Guru besar, Tok Guru Wahabi besar. Dia tanya, macam mana ni? Aku dah nasihat mak aku supaya jangan buat wirid lepas solat. Macam mana aku nak buat ni? Aku dah nasihat dia masih lagi berterusan dengan wirid dia. Jadi Syekh Wahabi ni bagi fatwa pada budak tu, dia kata apa? Bunuh dia. Bunuh. فأخذ المنجل. المنجل هذا الذي يستعمل في قطع القمر. مدور هكذا. يقطع هكذا. فقطع رأس أمه. الله أكبر. Kemudian budak tu apa dia buat? Melalui fatwa fahaman Wahabi ni, dia pun ambil minjal. Minjal ni macam sabit, sabit yang betul kan. Dia pun pergi kat mak dia, dia pun pancungkan dan letakkan di kepala leher mak dia tu, dan mak dia mati, dibunuh oleh anak dia. هذا أنا بأذني سمعت بعض المشايخ في الحبشة يقولون هذا. Ini kisah ni diberitahu kepada Syekh oleh ulama-ulama di Habasyah.
وسجلنا لهم فيديو أثناء كلامهم. Dan ada rakaman video mereka menceritakan kisah-kisah kekejaman, kezaliman fahaman Wahabi yang dilakukan di sana. قالوا قصص كثيرة. Terlalu banyak macam-macam kezaliman yang dilakukan oleh fahaman Wahabi. والآن دخلوا إلى ماليزيا الوهابية. Sekarang ni Syekh kata fahaman Wahabi ni dah mula masuk. Dulu kalau di Habsyah dia dah mula kuat. Di Malaysia ni dia dah mula masuk dah. Di dalam negara kita ni. يأخذون طلاب من ماليزيا يعلمونهم العقيدة الوهابية ثم يرجعون فيعلمونكم العقيدة الوهابية بلغتهم. Apa mereka buat tuan-tuan? Wahabi ni dia pergi jumpa anak-anak kita, kemudian dibawa pergi belajar tempat dia. Bila belajar tempat dia, yang jenis terpengaruh dengan fahaman Wahabi ni, dia balik mengajar pula fahaman Wahabi mengikut bahasa kita. Kita tak tahu, bukan orang Arab ni, tapi orang Melayu yang bercakap.